Dan hari ini macam Tuan Dr. Mahathir cakap, orang bukan hanya menyerang Muhyiddin. Yang kita bimbang ni, selama hari ini kita mempertahankan institusi dia lagi. Yang aku bimbang ni, takut selama hari ini kita pertahankan institusi diraja ni, akhirnya kerana nak mempertahankan kerajaan Muhyiddin ini, institusi diraja menjadi mangsa. Yang ini kita takut. Sebab hari ni, kalau dulu kita tengok mungkin ada orang DAP, kan? Kita boleh cakap, oh ni puak DAP, kan? Yang menentang institusi diraja. Tapi hari ni kita tengok komen-komen dekat laman media sosial Istana Negara, komen-komen dekat sampaikan Tuanku Azizah pun tutup dia punya media sosial, kan? So ini dah berat. Ini dah berat. Ini masa depan institusi diraja tau. Kalau tak dipikir dengan betul dan diambil tindakan untuk menghentikan segala kebobrokan kerajaan Muhyiddin ni, saya bimbang, takut rakyat tak salahkan Muhyiddin lagi. Rakyat salahkan kita punya pemerintah yang tidak mahu membetulkan keadaan dan membiarkan Muhyiddin terus merosakkan negara. Dan ini sangat bahaya. Kita orang Laskar Cyber ni, dulu kita pemantau, kita orang dah angkat sumpah dengan kalimah wallahi wa billahi wa tallahi untuk mempertahankan institusi diraja selagi institusi diraja tidak menyeru ke arah kebatilan, kan? Terjebak. Tapi kena ingat, bila contohnya lah orang macam Tun Mahathir nak jumpa tak dapat jumpa, apa jadi kalau dia keluarkan semua benda-benda yang berkaitan dengan institusi diraja? Ini bahaya. Orang macam kita memang tak akan tegur aja. Orang macam kita tak akan sebut apa-apa pun pasal baginda tuanku, sebab kita menghormati institusi diraja. Tapi orang macam Mahathir, dia tak peduli. Orang macam Mahathir, dia ada immunity. Kau boleh tangkap Muhyiddin, Mahathir? Tak boleh. No idiot will arrest Mahathir. Because if you arrest Mahathir and if he dies in the cell, the government will collapse. Tak ada orang yang akan tangkap Mahathir. Dan dia ada immunity semula jadi. Dengan usia dia 95 tahun, bekas Perdana Menteri, Tun. Dia tahu dia boleh cakap apa saja, orang tak boleh tangkap dia. Sebab kalau orang tangkap dia, dia mati dalam lokap, kerajaan akan bertanggungjawab. Kerajaan akan dianggap zalim. Kerajaan akan dianggap tak berhati perut. Dan kematian dia tu akan dipersalahkan kepada kerajaan. Itu sebab Dato' Najib tak pernah sentuh Tun Mahathir. Bukan setakat Tun Mahathir tak disentuh, Muhyiddin Yassin pun tak pernah disentuh. Jadi ini bahaya. Ini bahaya. Apa salahnya kalau baginda berjumpa dengan Tun Mahathir? Dengar je lah apa benda ni. Lebih baik kita dengar. Bila orang ada masalah, contohnya orang tak puas hati, kau panggil, kau dengar apa dia tak puas hati. Kalau kau boleh selesaikan masalah tu, kau selesaikan. Kalau tak boleh selesaikan pun, bila orang ni depressed, dia ada, kita bagi dia shoulder, dia ada shoulder to cry, Ringan sikit. dia ada shoulder to cry on. So dia dapat luahkan perasaan. Sama juga kalau dia ada benda dia tak puas hati dengan institusi diraja. Bagi aku lah, ni pendapat aku sebagai penganalisa politik, tu aku kena jumpa dia.
dengar apa dia nak sampaikan. Kan? Selepas tu nak ambil keputusan apa, kita pulang. Tak ada siapa boleh halang. Kena dengar. Sebab kalau kita tak dengar orang macam Mahathir, dia akan mula serang di media sosial. So bila dia serang di media sosial, orang tak boleh ambil tindakan pada dia. Orang boleh ambil tindakan atas hasutan pada aku. Orang boleh gunakan ordinan darurat pada aku. Boleh tak buat guna ordinan darurat kat atas Mahathir? Tak boleh. So ini bahaya. Ini bahaya. Ini pandangan aku secara peribadi. Okey. Soalan tambahan Ha. Bolehkah kita rakyat Malaysia hantar memorandum kepada Bawah Duli yang di-Pertuan Agong, Suara Rakyat, nasihatkan PM buka parlimen balik. So buka parlimen je. Aku nak jawab tapi yalah dengan keterbatasan ni, bagi aku simple lah. Kau hantarlah memorandum apa pun, kan? Kalau baginda tuanku dah decide dia nak sampai hujung tahun lah. Kan? Dia nak buka parlimen je tu. Kan? Kalau dia nak buka parlimen, dia dah beritahu parlimen boleh bersidang. Dan dia boleh arahkan supaya Muhyiddin Buka parlimen. adakan sidang parlimen. Betul tak? So kita nak komen macam mana? Kita tak boleh komen. Aku rasa baginda tuanku ni, dia mengikuti apa yang netizen cakap. Raja Permaisuri Agong pun dekat dengan rakyat. Dia mengikuti apa yang rakyat cakap di media sosial. Jadi bagi aku, bazir masa je hantar memorandum. Kan? Sebab ini bukan zaman dulu. Zaman dulu, kalau kita tak tahu isi hati rakyat, kita boleh tunggu sampai memorandum, sampai baru kita bertindak. Sekarang tak perlu. Media sosial ini, kau boleh tahu denyut nadi rakyat. Apa yang rakyat nak, apa yang rakyat benci. Kan? Takkan tak tahu rakyat tak mahu darurat. Orang petikai darurat, orang perlekeh darurat. Dan hari ini bukan setakat orang memperlekeh kerajaan Muhyiddin, dah sampai ke istana orang perlekeh. Takkan kita perlu hantar memorandum untuk supaya mereka ni nampak benda ni? Tak perlu. Mereka ni ada pakar-pakar yang jaga IT mereka. Setiap apa yang berlaku di bawah ni, baginda tuanku tahu. Cuma mungkin perlu ada nasihat yang betul, supaya nasihat yang betul dapat diberikan kepada baginda tuanku, supaya tuanku dapat membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat. Itu penting. Itu penting. Tetapi kita doa je lah. Kita boleh buat apa. Itu dah di luar kuasa kita. Kan? Setengah orang tanya aku kenapa sekarang ni dah macam dah tak bermaya, kan? Betul, aku pun faham. Macam mana kau nak bermaya? Hak nak bersuara dah tak ada. Saluran tak ada. Saluran semua ditutup. Facebook aku sekarang ni, ramai orang komplain bila aku buat live, kan? Ada daripada Kelantan beritahu, kenapa dah 5 hari tak live, padahal tiap-tiap malam kita live. Ada itu hari sekali 2 kali kita tak ada. Betul tak? Dia orang blok. Kalau tengok share ramai, tapi jumlah viewer sikit. Macam mana Dato' Najib kena, kan? Macam tu lah.
Kemudian apa ni, kita pakai nama orang buat live pun kena restrict. Kan? YouTube pun kena. So apa lagi kita nak buat?